Sebenarnya kita kena bercakap dengan rakyat, bukan CSA ya. Gunakan memorandum. Nama penuhnya adalah Memorandum Persefahaman Transformasi dan Kestabilan Politik. Itu terma yang betul. Bukan CSA. CSA ini Confident and Supply Agreement. Dia wujud dalam konsep negara yang mengamalkan demokrasi berparlimen, terutama di United Kingdom. Dia berlaku dan pernah ada sejarah, contohnya ya dalam yang terdekat, di mana parti buruh yang tidak cukup numbers lah, tak cukup kursi, maka diperpakat dengan parti Liberal Democratic. Jadi bila campur dua parti ini, mereka cukup memerintah dengan simple majority. Jadi barulah ada confident itu. Ya. Confident itu maknanya ada mandat, ada numbers. Kemudian barulah bincang supply. Apa yang mereka akan dapat sebagai balasan, apakah tawaran-tawaran yang mereka akan kemukakan. Itu konsep tu jelas. Bila wujud minority government tak cukup nombor, barulah uh, boleh wujud CSA itu. Tetapi dalam konteks Ismail Sabri, PM yang baru ini, dia walau apapun, Yang di-Pertuan Agong telah memanggil dia, menitahkan dia untuk menghadap, dan berdasarkan kepada maklumat, dia ada 114. Jadi atas keyakinan itu, Budi Bicara Yang di-Pertuan Agong panggil dia untuk mengangkat sumpah sebagai PM yang ke-9. Jadi dia cukup nombor, walaupun tikah 3 kursi lah, 3 majoriti, dia cukup nombor dengan simple majoriti. Tak perlu CSA. Tidak wujud konsep CSA dalam perkara ini. Walaupun orang cuba untuk memainkan ataupun mendiskusikan tentang definasi CSA itu. Lepas itu bila kita pergi berunding, ini satu yang saya nak beritahu pada kawan-kawan Suan di Kelantan, pimpinan menugaskan kami ini tugas yang cukup berat. Risiko politik, mesti ada keberanian, kemudian kena ada kebijaksanaan, kemudian kena ada kesabaran. Itu semua komponen-komponen yang kami lalui ya. Dua daripada amanah saya dengan YB Adli, dua daripada keadilan Datuk Saifuddin dengan Samsud Iskandar, dan dua daripada DAP iaitu Anthony Lok dan juga YB Gobin yang hampir, saya rasa berunding hampir 6 kali ya, pergi balik dan kita bawa balik ke dalam majlis presiden. Jadi supaya rakan-rakan faham ya, bukan sekali runding, sekali minum kopi boleh selesai. Benda besar, benda yang akan ada implikasi politik, hidup mati kita, amanah dan juga Pakatan Harapan. Jadi kita teliti ayat demi ayat, para demi para, terma demi terma, apa yang bakal kita tulis dalam memorandum ini. Ini penting untuk saya bagi tahu. Jadi bukan overnight, semalaman selesai begitu, oleh kerana kita ni mungkin orang tuduh pihak-pihak yang cuba untuk mengaitkan ini adalah merupakan rasuah politik ataupun seumpamanya. Jadi kita nak jelaskan dan telah tertulis memorandum itu yang telah pun kita dedahkan. Ini di antara syarat dalam memorandum itu, we must make it public. Kita kena dedahkan, tak ada kerahsiaan. Setelah sign, setelah kita tanda tangan, kita akan umumkan dokumen ini kepada rakyat. Biar rakyat baca, biar orang politik baca, biar pengkritik politik membaca. Penyokong-penyokong kita boleh baca ayat demi ayat. Dan sekarang ini dah hampir seminggu, saya rasa ramai yang telah baca memorandum itu, dan kita telah menyatakan dengan jelas, walaupun kami tanda tangan memorandum ini, ia tidak sekali-kali boleh mengubah wajah kami, wajah kita PH. Ia tidak sekali-kali boleh menghakis peranan kita. Ia sekali-kali tidak boleh menghalang kita
untuk mengkritik, memberikan pandangan, bersuara, apa saja. Kerana kita adalah pembangkang yang konstruktif yang menjalankan 3 perkara besar dalam sistem demokrasi. Yang pertama, mesti melaksanakan check and balance, menunaikan tanggungjawab kita untuk menjadi wakil rakyat yang menyemak imbang urus takbir kerajaan. Yang kedua, kita adalah lawmaker, kita adalah pembuat dasar, pembuat undang-undang. Yang ketiga, kita adalah merupakan pemantau kepada keseluruhan perjalanan urus takbir sebuah kerajaan. Ini tidak terhakis dan termasuk dalam MOU itu ada tertulis. Apapun yang kita sokong, kalau kita memberikan barang persetujuan untuk kestabilan, kita turun tanda tangan, tapi watak kita, karakter kita dalam parlimen dan di luar parlimen tidak pernah akan berubah. So, saya rasa our action speak louder. Ya. Hari pertama saja bila Ketua Bangkang Datuk Seri Anwar Ibrahim memulakan ucapan, saya rasa itulah dia Anwar Ibrahim. Itulah dia Ketua Bangkang dalam parlimen. Abang Mat kita berucap. Semua ada dalam YouTube. Saya berucap pada hari Rabu petang. Sampai saya kata jangan jadikan parlimen dan dunia sebagai sangka buruk. Ya. To that extent. Saya kritik AG. Ya. Program negara yang kita anggap flip-flop. Yang saya sebut terus terang. Yang mungkin memberikan nasihat yang tidak betul pada Yang di-Pertuan Agong. So, ini peranan kita. We speak our mind. Ya. Bukan takut tiba-tiba jadi macam kucing yang diketuk kepala, diam dalam parlimen. Tidak. Ini adalah satu penerusan tanggungjawab di samping kita ada masa untuk kita fokus pada 2 perkara. Iaitulah perangi COVID dan juga pulihkan ekonomi negara. Jadi bila Jeming tanya tadi tentang adakah terhakis peranan kita, dah seminggu parlimen berjalan, hari Senin kita akan masuk lagi dalam parlimen. Jadi lihat watak dan ucapan ahli-ahli parlimen Pakatan Harapan, adakah kita terhakis atau tidak? InsyaAllah kita akan tidak terhakis, tidak sekali-kali mengubah wajah kita, pendirian kita. 3 perkara tadi yang saya sebut akan terus kita laksanakan tanggungjawab kita sebagai ahli parlimen Pakatan Harapan.